Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenar-benar kalam ialah kalam Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan di dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap sesat tempat dalam neraka. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung lagi pengajian bacaan kitab Sahih Muslim. Dan kita masih lagi dalam kitab Taharah. Masih lagi dalam bab bersuci pada hadis yang ke-622 daripada buku yang berada di depan kita ini. Kalau dalam buku saya, buku syarah kepada Sahih Muslim ini 629 dari beberapa hadis. Ala kullin, sebelum ni kita belajar hadis berkenaan dengan hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Berkenaan bahawa satu hari beliau bersama dengan sahabatnya, anak-anak murid dia, dengan tabi'in, pergi ke satu perjalanan, satu safar. Lalu Jarir ni dia kencing. Lepas dia kencing, dia ambil wuduk. Lepas dia ambil wuduk, dia sapu pada khufnya. Lalu tabi'in tadi mempersoalkan, ini hadis yang kita baca minggu lepas, mempersoalkan beliau. Dia kata, Hammam ni mempertikaikan. Dia kata, adakah kamu melakukan sebegini sedangkan engkau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab dia sangka sapu atas khuf ni telah mansukh dengan ayat daripada surah Al-Maidah tersebut. Yang Allah Ta'ala kata, basuhlah wajah kamu dan tangan kamu hingga ke siku, dan sapulah kepala kamu dan basuhlah kaki kamu. Maka Jarir kata, aku melihat Rasulullah SAW melakukan perkara yang sama. Dia kencing, Nabi SAW kencing, kemudian Nabi berwuduk, kemudian Nabi sapu atas khuf. Jadi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan anak-anak murid Ibn Mas'ud, mereka sangat menyukai hadis ini kerana Jarir bin Abdullah Al-Ansari dia masuk Islam lewat, dan kita bincang sebelum ini tahun ke-8 ataupun tahun ke-10 Hijriah. Baru beliau masuk Islam, agak lewat. Tinggal beberapa tahun saja, beberapa bulan saja beliau dengan Nabi SAW, dan beliau melakukan dan melihat Nabi SAW melakukan perkara tersebut. Jadi hadis itu telah menjadi dalil yang paling kuat sekali, antara dalil yang terkuat untuk mengisbatkan, menunjukkan bahawa adanya perbuatan sapu atas khuf. Dan kita dah bincanglah dalam kuliah-kuliah yang lepas berkenaan dengan faedah hadis tadi. Dan kita sebut juga beberapa khilaf di kalangan para ulama, antaranya berapakah bilangan, apakah syarat khuf tersebut. Dia sebutlah bahawa syarat khuf tu mestilah apabila dalam ulama Syafi'iyah dia kata hendaklah dipakai menutup semua bahagian-bahagian yang wajib dibasuh. Kedua, bilakah disapu, apakah dia syarat dia, iaitu mesti dipakai dalam keadaan berwuduk. Kasut tu mestilah suci, yang suci daripada najis, dan bukan dibuat daripada barang-barang atau bahan-bahan yang najis,
seperti kulit babi dan kulit anjing dan seumpama dengannya. Nah, kemudian disebut pula berapakah bilangan hari untuk orang yang tidak bermusafir, orang yang hadir ataupun tidak bermusafir, sehari semalam itu 24 jam. Adapun orang yang bermusafir dibenarkan untuk sapu atas khuf selagi mana tidak berhadas besar selama 3 hari, iaitu 72 jam. Thalathatu ayyamin bilayalihinna, 3 hari bersama dengan malamnya sekali. Dan kita bincanglah berkenaan dengan khilaf kalangan para ulama, apakah dia stokin termasuk daripada khuf ini. Dan ini khilaf ini ma'ruf, okey. Mazhab Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh sapu atas jawrabain, iaitu stokin, dengan syarat bila disapu tu air tu tak terasa pada kulit. Ini disebut oleh Syekh Qathlan. Naam. Dan juga kalau ulama Syafi'iyah kata tidak dibenarkan sapu atas stokin, kerana khuf itu dia perbuat daripada kulit, dia ambil daripada bahasanya khuf itu ialah yang dibuat daripada kulit. Ya, ada riwayat dalam kitab At-Tirmidzi mengatakan bahawa boleh sapu atas jawrabain. Kemudian Imam Tirmidzi disebut kat situ, iaitu apabila dia itu adalah kuat dan tebal. Disebut oleh sebagian sahabat, iaitu apabila dia kuat dan dia tebal, jadi tidak boleh masuk air ke dalamnya. Dan inilah pendapatnya ulama Asy-Syafi'iyah wal Malikiyah kalau tak silap. Baik. Itu bab yang kita bincang sebelum ni. Hari ini kita masuk pula hadis yang ke-622. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala bis-sanad al-muttasil ilayh wa haddathanahu Ishaq bin Ibrahim wa Ali bin Khashram qala akhbarana Isa bin Yunus وحدثناه محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان وحدثناه من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية غير أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. Dari Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim iaitu Ishaq bin Rahoyah. Okay. Telah memberitahukan kepada kami juga dari juga Ali bin Khashram. Ali bin Khashram al-Marwazi, thiqatun, min sigar tabaqatil ashirah. Termasuk ulama dari tabaqah yang ke-10. Mengatakan Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami. Isa bin Yunus bin Abi Ishaq as-Sabi'i. Isa bin Yunus bin Abi Ishaq as-Sabi'i. Naam. Akhu Israel. Tabaqah yang ke-8. Jadi tabaqah yang ke-8. Naam. Ni H ni macam tahwilus sanad. Ni H ni maksudnya tahwilus sanad, iaitu perubahan pertukaran dari satu sanad ke sanad yang lain, dari satu sanad ke sanad yang satu lagi. Tahwilus sanad. Okay, ni kita panggil apa? Letak H kat sini kan. Ini bagi tahwil. Okay, tahwil. Okay. Dikekalkan dengan sebut hak. Okey. Okey. Maksudnya sanad yang pertama Ishaq daripada Ali, ini sanad pertama, Ishaq daripada Ali daripada Isa bin Yunus. Okey. Sanad yang kedua pula daripada Muhammad bin Umar telah memberitahukan kepada kami hal itu, ia berkata Sufyan telah memberitahukan. Sufyan itu Sufyan bin Uyainah. Sufyan di sini ialah Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Naam. Dan kita sebut kaedah dia kan, kalau daripada Imam Muslim, daripada Sufyan, dan jarak dia hanyalah satu perawi,
biasanya itu ialah Sufyan bin Uyainah. Sebab Sufyan bin Uyainah dia meninggal lebih lewat 180 Hijriah. Walaupun dua-dua lahir sama, Sufyan hampir-hampir dekat-dekat. Sufyan bin Uyainah dengan Sufyan Ats-Tsauri, tapi Sufyan bin Uyainah umur dia lagi panjang. Jadi dia lebih dekat dengan Imam Muslim. Bila lebih dekat dengan Imam Muslim, maka dia bila jarak dia tak jauh, maka satu perawi saja jarak dia antara Sufyan, maka dia Sufyan bin Uyainah. Hak daripada Minjab bin Al-Harith At-Tamimi telah beritahukan kepada kami Ibnu Mushir. Nah, Ibnu Mushir iaitu Ali bin Mushir. Ali bin Mushir. Jadi ini sanad yang ketiga. Jadi kalau kita perasan, sanad pertama daripada Ishaq, daripada Ali Khashram, daripada Isa bin Yunus. Sanad kedua daripada Muhammad bin Abu Umar, Muhammad, daripada Sufyan. Okey. Sanad ketiga daripada Minjab, daripada Ibnu Mushir. Okey. Semua isnad ini bersumber daripada A'mash. Wa thalathatuhum wa kulluhum 'anil A'mash. Jadi semua ni dapat daripada A'mash. A'mash. Sulaiman bin Mihran. Okey, daripada A'mash. Okey. Daripada Abi Muawiyah, Abu Khazim Ad-Darir, daripada Abu Muawiyah, daripada Hammam, daripada Hammam tadi lah kita baca sebelum ni, Hammam seperti sanad yang sebelumnya, daripada Jarir, daripada Jarir, sama macam sanad yang sebelum ni. Jadi kata Imam Tirmizi, kata Imam Muslim rahimahullah, dan ketiga-tiga ini dapat daripada A'mash. Okey, dapat daripada A'mash. Itu cerita dia. Apa cerita dia dalam sanad ni? Kenapa Imam Muslim bawakan ni? Sebab dalam ni disebut kana ashabu Abdullah yu'jibuhum hadzal hadis. Dia kata dan para sahabat Abdullah. Siapa Abdullah ni? Abdullah mana pula ni? Iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dimaksudkan dengan Abdullah sini ialah Abdullah bin Mas'ud. Sangat menyukai hadis ini kerana keislaman Jarir terjadi setelah turunnya surah Al-Maidah. Dimaksudkan setelah turunnya surah Al-Maidah ni maknanya ialah setelah turunnya ayat berkenaan dengan wuduk, bukan keseluruhan surah Al-Maidah. Kerana ada sebahagian daripada surah Al-Maidah itu turun sebelum Nabi SAW wafat beberapa hari. Ini kita bincang pada kuliah lepas. Kalau siapa masih ingat lagi kan, iaitu ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawma, hari ini, akmaltu lakum, aku telah sempurnakan bagi kamu, dinakum, agama kamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan ke atasmu nikmatku, wa raditu lakumul islam dina, dan aku redha Islam sebagai agama bagi kamu. Ayat itu turun berapa hari? Iaitu ayat itu seperti kata Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam, dia Yahudi masuk Islam kan. Lalu dia kata kalaulah ayat itu turun pada kami, nescaya kami akan jadikan, itu kalau ayat turun pada orang Yahudi dulu, maka orang Yahudi akan jadikan hari ketika ayat itu diturunkan ialah hari perayaan. Sebab ayat yang sangat hebat kan. Hari ini aku telah sempurnakan ayat ni, aku telah sempurnakan bagimu agama. Maksudnya agama Islam dah sempurna, dan Allah Ta'ala sempurnakan nikmat ke atas dia, dan Allah Ta'ala telah redha Islam ni sebagai agama. Umar Al-Khattab didengar ucapan Abdullah bin Salam tadi. Umar Al-Khattab kata, aku tahu di mana dia turun dan bila dia turun. Ayat itu turun di hari Arafah pada Hajjatul Wada', pada ketika haji perpisahan Nabi SAW.
Maksudnya tempat yang mulia, hari yang mulia. Tempat dia dekat Arafah. Hari pula hari yang mulia, hari Arafah. Okey. Diturunkan pada Nabi SAW pada haji yang Hajjatul Wada'. Jadi hari yang sangat mulia. Jadi ayat tu daripada surah Al-Maidah juga. Jadi ucapan yang ini iaitu apa dia? Kerana keislaman jari terjadi setelah turunnya surah Al-Maidah ni, perlu kita ikatkan, perlu kita tafsilkan, perlu kita detailkan. Bukan keseluruhan surah Al-Maidah. Okey. Faham tak? Jadi hadis ini, kenapa Imam Muslim bawakan, padahal cerita dia hampir sama je, ialah kerana dalam sanad yang sebelum ini tidak disebutkan, dalam riwayat sebelum ini tidak disebutkan sahabat Abdullah. Cuba perhatikan kalau kita tengokkan kat sini sebelum ni. Orang-orang sangat menyukai hadis ini. Orang ramai sangat menyukai hadis ini. Jadi kita siapa orang tersebut? Rupanya yang dimaksudkan di sini adalah ashabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud dia duk kempen kata boleh taib, boleh sapu atas khuf. Jadi orang duk petikai. Jadi kata ini hadis Abdul Jari bin Abdullah Al-Bajali. Hadis ini sangat jelas. Sangat jelas. Jari bin Abdullah Al-Bajali ini sangat jelas menunjukkan bahawa bolehnya sapu atas khuf. Yang telah sebutkan ini antara tanda-tanda ahli sunnah. Bahkan sebahagian ulama salaf dahulu, bila dia nak zahirkan, aku ni ahli sunnah, dia kata aku ni taat pemimpin pada yang ma'ruf dan aku ini sapu atas khuf. Dia sebut macam tu. Bila orang nak kata kau ni betul ke ahli sunnah ni, aku ni taat pemimpin dalam perkara yang ma'ruf, tak keluar menentang mereka dengan senjata, dan aku ini sapu atas khuf. Sebab apa? Sebab masa tu ada dua kelompok yang paling besar, dua kelompok bid'ah yang besar. Satu Khawarij, satu Syiah. Jadi taat pemimpin pada yang ma'ruf itu ialah lawan kepada Khawarij, dan sapu atas khuf itu ialah lawannya kepada Syiah. Syiah dia tolak hadis-hadis para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi yang ajib, yang peliknya, Ali bin Abi Talib pun sapu atas khuf juga, tapi Syiah tak terima. Baik, kemudian berkenaan dengan hadis ini, Syekh Muhammad bin Ali Adam Al-Ethiopi rahimahullahu ta'ala, dia cuba cari, dia kata riwayat yang ni kan, pertama Isa, Sufyan dan Ibnu Mushir. Okey. Sufyan, Isa, Sufyan dan Ibnu Mushir dengan sanad mereka masing-masing. Okey. Jadi Syekh pun kata, ataupun riwayat Isa dia kata telah disebutkan dalam Ad-Darqutni dalam sunannya. Okey. Dan juga riwayat Sufyan juga ada dalam Ahmad, Musnad Ahmad bin Hanbal. Tapi kata Syekh, riwayat Ali bin Mushir aku tak jumpa, dia kata aku tak jumpa dekat dalam mana-mana kitab yang disebutkan secara sempurna. Riwayat dia sahaja, wallahu taala alam bissawab. Tapi poin daripada hadis ni jelas, iaitu dimaksudkan dengan orang ramai sangat menyukai hadis ini, iaitu orang ramai itu maksud dia ialah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dia sebut sahabat Abdullah bin Mas'ud, maksudnya anak-anak murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wallahu taala alam bissawab. Ini hadis ni. Hadis seterusnya, hadis yang agung, hadis azim berkenaan dengan masalah ni. Qala haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala qala haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi qala akhbarana Abu Khaythamah an al-A'mash an Shaqiq an Hudzaifah qala كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتناحيت فقال أدنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. Yahya bin Yahya At-Tamimi, kita jumpa banyak kali dah sebelum ni.
telah beritahukan kepada kami Abu Khaisamah itu Zuhair bin Harb, Zuhair bin Muawiyah, okay, bin Hudayj al-Ju'fi, tabaqah yang ke-7. Yahya bin Yahya, tabaqah yang ke-10. Naam. Daripada Amash iaitu Sulaiman bin Mihran. Naam. Tabaqah ke-5. Daripada Syaqiq bin Salamah Al-Asadi Abu Wa'il. Syaqiq ni nama sebenarnya Abu Wa'il. Kita jumpa dalam muqaddimah dahulu. Okey, muqaddimah. Syaqiq Abu Wa'il ni ada dua dalam periwayatan. Satu Abu Wa'il yang dhaif, satu lagi Abu Wa'il, ada dua Syaqiq, ada dua Syaqiq. Satu Syaqiq yang lemah, okey. Satu Syaqiq yang sahih, iaitu Syaqiq yang sahih ni Abu Wa'il. Iaitu Syaqiq bin Salamah ini, naam, dia tabi'in mukhadram. Nah, okey. Al-Amash tabi'in juga, tapi Syaqiq tabi'in mukhadram. Okey. Amash tabaqah yang kelima. Okey. Syaqiq tabaq mukhadram. Mukhadram maksudnya apa? Iaitu orang yang beriman pada zaman Nabi SAW tapi tak sempat jumpa Nabi. Dia beberapa hari saja. Dia nak pergi ke Madinah, beberapa hari sebelum Nabi wafat dia tak sempat, dia baru dia sampai ke Madinah. Tapi Syaqiq ni masya-Allah sangat salih. Dia sembahyang sepanjang malam. Khatam Quran habis setiap hari. Sehingga kan para sahabat ini, Syaqiq ini punyalah wara'. Sampai sahabat ini kata, kami menganggap bahawa Syaqiq ini sebahagian daripada sahabat. Dan pernah sekali Syaqiq bin Salamah ini, bila sahabat nak dengar tazkirah peringatan, mereka akan suruh Syaqiq bin Salamah dibagi tazkirah. Allahu Akbar. Maksudnya satu bentuk tazkiyah, satu bentuk rekomendasi, satu bentuk pujian terhadap Syaqiq ini, Syaqiq bin Salamah Abu Wa'il ini. Sehingga kan para sahabat bila dengar Syaqiq ini berceramah, menangis mereka. Kerana Syaqiq ini orang yang wa'iz, iaitu bila dia ceramah dia sangat menyentuh jiwa. Dan dia seorang yang sangat warak dan sangat patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Syaqiq bin Salamah. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman, sahabi ibnu sahabi. Dia dan ayahnya adalah sahabat. Ayahnya Al-Yaman meninggal pada dalam peperangan Uhud. Hudzaifah ini sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang menyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan riwayat kata mengatakan bahawa Hudzaifah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dia semua yang akan berlaku sampai hari kiamat. Okey. Riwayat Muslim anhu anna Rasulullah a'lamahu bima kana wa bima yakunu ila an taquma as-sa'ah. Dia bagi tahu kat Hudzaifah apa akan berlaku sampai hari kiamat. Allahu akbar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sebab tu Umar Al-Khattab kata walillahi abuk, dia kata kat Huzaifah kan, bila Huzaifah cerita pasal hadis fitan, lillahi abuk, beruntungnya ayah kamu wahai Huzaifah, ada anak macam kamu, kerana banyak tahu tentang hadis berkenaan dengan al-fitan, hadis berkenaan dengan akhir zaman. Nah, jadi kata kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari ketika saya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lain kata kuntu amshi, satu hari aku jalan-jalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat An-Nasa'i. Okey. An-Nasa'i, riwayat An-Nasa'i. Maksudnya Nabi jalan-jalan dekat dalam ada setengah riwayat bagi fi sikakil Madinah, di celah-celahan di bandar-bandar di bandar Madinah. Maksudnya celah-celah jalan di bandar Madinah. Maksudnya Nabi SAW pergi singgah rumah orang-orang Madinah. Maksudnya Nabi berziarah. Nabi pusing. Nabi pusing-pusing. Nabi tengok keadaan. Nabi kan ketua Madinah. Jadi Nabi SAW perhatikan rakyat dia. Ini menunjukkan bahawa pemimpin itu dia sentiasa memerhatikan keperluan, memerhatikan hajat rakyat dia, umat dia. Macam Nabi SAW perhatikan hajat umatnya, apakah mereka macam mana, nak tanya khabar tentang umatnya. Nabi pergi pusing di setelah ni. Kita ada juga buat, tapi dah dekat-dekat pilihan raya tu ada lah kan. Lepas tu dah tak nampak dah. Okay? So kalau nak pilihan raya ni, pergi pasar lah, apa pusing lah apa semua.
Okey. Allahu musta'an. Jadi Nabi SAW jalan-jalan di celah-celahan di bandar-bandar Madinah, di jalan-jalan, di lorong-lorong. Fantaha ila subatati qaumin. Maka Nabi SAW sampailah ke satu tempat subatati qaum. Okey. Subatah diterjemahkan sini tempat pembuangan sampah dan tanah. Betul, sahih. Terjemahan ni bagus. Okey, tempat pembuangan tanah dan sampah. Subatah iaitu al-mawdi'u alladhi yurma fihi turab, iaitu tempat pembuangan sampah. Kita ingat zaman tu tak ada di BKL, tak ada lagi apa semua jabatan apa apa dia di BKL ataupun seumpama dengannya lah. Okey, yang seumpama dengan majlis pembandaran ni semua ni. Okey, kerajaan tempatan ni kan kita katakan. Okey, tak ada lagi masa tu. Jadi mereka ni bila nak buang sampah-sampah apa semua, mereka buang kepada satu tempat. Okey. Itu menunjukkan bahawa para sahabat sini zaman tu dah ada pemikiran yang bagus dah. Iaitu bila sampah kumpul satu tempat. Dia tak buang merata-rata dekat depan-depan rumah, apa biar sampah bersepah-sepah. Ini menunjukkan bahawa Nabi, dakwah Nabi atau ajaran Nabi SAW itu supaya kepada kebersihan tu sampai kat para sahabat. Jadi mereka kumpulkan satu tempat yang khas untuk buang sampah. Okey. Bukan yang buang mata-kata macam kita tengok sebahagian tempat. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Tak maaf saya sebut di setengah-setengah kawasan penempatan. Okey. Kawasan-kawasan apa macam flat-flat ini. Sampah mata-kata. Sepah-sepah. Allahu Akbar. Bila kita tengok tu sangat sedih tengok keadaan ni. Okey. Ada yang kencing mata-kata dekat tangga, buang sampah mata-kata, dekat lift dia buang sampah. Tak, para sahabat radhiyallahu ta'ala keadaan zaman tersebut bukanlah ada tong sampah yang canggih lagi, tak ada lagi plastik sampah, tak ada lagi lift, tak ada apa semua lagi alat-alat nak bawa, tak ada lagi baldi yang cantik zaman sekarang ini, tong sampah yang cantik. Itu pun para sahabat bila sampah dia kumpul satu tempat, tanah-tanah yang dia buang-buang, tanah-tanah kan dia korek rumah mereka apa semua, tanah dia buat lubang ke apa, dia buang kat satu tempat yang khusus. Subatati qaumin. Maka Nabi SAW kencing dekat kawasan tersebut sambil berdiri. Yang ni ada isu nanti kita akan bincangkan. Sambil berdiri. Okay. Jadi kencing di satu tempat buangan sampah suatu kaum. Okay. Suatu kaum ni jadi perbincangan di kalangan para ulama. Adakah suatu kaum ini maksudnya dia milik, tempat ni milik seseorang atau milik satu komuniti. Katakanlah satu kawasan, katakanlah saya kawasan Taman Layang-Layang, katakanlah. Taman Layang-Layang ni Taman Megah, ada satu tempat pembuangan sampah. Adakah itu maksud dia dengan satu komuniti punya tempat pembuangan sampah, ataupun masuk kaum ini ialah dia milik seseorang? Maksud kawasan tu kawasan milik seseorang. Jadi berdasarkan benda ni jadi perbincangan di kalangan para ulama. Bolehkah kita kencing kat kawasan orang? Okey. Bolehkah kita kencing kat kawasan orang? Jadi para ulama kita macam-macam jawapan. Dia kata kalaulah tanah itu milik satu orang ataupun satu kaum, macam mana Nabi pula boleh kencing kat kawasan tersebut? Maka mereka pun mencari-carilah jawapannya. Sebagai ulama dia kata Nabi SAW kencing kat situ dalam keadaan mereka telah membenarkan Nabi SAW. Mereka telah benarkan Nabi SAW. Okay. Sama ada dibenarkan secara jelas, disebut kami benarkan ya Rasulullah, ataupun dalam keadaan dari segi perbuatan isyarat saja mereka benarkan Nabi SAW lakukan demikian. Satu. Ataupun jawapan yang kedua, iaitu mereka ini memang tak ada masalah dengan Nabi, buatlah apa saja pun. Kan? Bagi mereka Nabi ni nak pergi mana-mana no problem. Memang dah cakap kat Nabi dah. Mereka awal kan Rasulullah mana-mana nak pergi pun tak ada masalah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata Rasul itu aula bil mu'minin. Rasul itu ialah orang yang paling aula, lebih layak untuk orang mukminin mengagungkannya. Dia sama macam hadis yang kita pernah jumpa dalam Kitabul Iman.
Ketika Nabi SAW dengan para sahabat, dengan Abu Hurairah, dengan Umar Al-Khattab, tiba-tiba Nabi bangun daripada majlis tersebut dan Nabi pergi dan Nabi masuk ke dalam satu ladang kurma milik orang lain, bukan milik Nabi SAW. Ada dinding. Dan Abu Hurairah pun ikut. Abu Hurairah tengok tak ada ruang kosong. Abu Hurairah pun menyelinap masuk melalui satu lubang. Ladang tu bukan ladang Nabi SAW, tapi Nabi masuk juga. Jadi ada satu kaedah yang para ulama letakkan, apa dia? Iaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum, dia tidak memperhatikan, maksudnya dia tak kisah. Mereka benarkan Nabi SAW pergi mana-mana bahagian daripada ladang-ladang mereka atau tanah-tanah mereka, kerana mereka menganggap bahawa Rasulullah SAW ialah orang yang paling aula, lebih layak untuk diagungkan, lebih layak untuk memiliki harta tersebut daripada diri mereka sendiri. Jadi kalau Nabi kencing kat tanah tersebut, no problem, tak ada masalah. Yang ni kalau tanah itu khusus bagi mereka. Ada pendapat yang lain pula. Pendapat ketiga dia kata tak. Bila disebut tempat pembuangan satu kaum, maksudnya dinamakan kaum kan dekat dengan kaum tersebut. Tapi bukanlah tanah itu tanah khusus milik mereka. Kan sebab isu ni ada isu kalau katakanlah kita masuk tanah orang tu, kita kencing kat tanah orang, marah tak? Mesti orang marah kan? Jadi perbincangan ni kita perlu dibawa supaya menghilangkan segala syak pada Nabi SAW. Jadi pendapat yang ketiga, wallahu ta'ala alam, iaitu tanah itu bukan khas milik mereka. Habis kalau bukan khas milik mereka, kenapa disebut subatah, tempat pembuangan suatu kaum? Jadi dinisbahkan, diidhafahkan, bahasa Arab panggil diidhafahkan kepada mereka, disandarkan kepada mereka bukan kerana mereka memilikinya, tapi disandarkan kepada mereka kerana dia dekat dengan kaum tersebut. Dia dekat dengan kaum tersebut. Okey? Naam. Jadi faham tak masalah ni? Masalah ni supaya apa? Supaya kita hilang iskal. Supaya hilang segala iskal, hilang segala ragu-ragu kepada Nabi SAW. Baik. Seterusnya, dah selesai subatat qaum. Fabala qa'ima. Okay. Fabala na'ima. Maka Nabi pun SAW pun kencinglah. Berdiri. Nabi pun kencinglah berdiri. Okey, kat sini ada beberapa isu. Satu, kemudian Nabi pun kencing sambil berdiri. Jadi ada dua masalah kat sini yang kita perlu selesaikan, yang kita perlu huraikan. Pertama ialah berkenaan dengan kencing berdiri. Satu. Isu kedua ialah Nabi SAW, Nabi kencing dekat dengan orang ramai, kawasan perumahan. Sebab kita kena ingat zaman tu bukanlah macam rumah zaman sekarang. Rumah besar-besar, ya Allah kan. Pagarnya, ada masing-masing ada pagar sendiri. Lepas itu, Masya Allah, kalau rumah tu lagi besar, rumah dia lagilah jarak dia jauh-jauh. Atau walaupun sebelah-sebelah, teres pun tapi ada pagar, apa semua. Jadi kalau orang tu kalau kencing kat luar pagar rumah kita pun tak terbau dekat dengan kita. Tapi kita kena bayang, kalau kita tengok tentang Google ke apa ke, tengok rumah-rumah zaman-zaman Nabi SAW dahulu, kawasan perumahan, mereka tu rumah dia, Allahu Akbar, taklah besar mana. Dekat-dekat pula tu. Okay? Dipisahkan dengan dinding sahaja. Dekat-dekat. Jadi bila kawasan tersebut, sebab tempat pembuangan sampah tersebut dekat dengan kawasan perumahan mereka, jadi isu nanti takkan Nabi SAW kencing dekat-dekat dengan orang ramai. Sebab dia ada satu hadis Nabi SAW, hadis daripada Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah kata anna Nabi SAW, sebab adatnya Nabi ni apa dia? Adatnya Nabi kalau dia nak buang air, Nabi akan jauhkan. Macam kita jumpa dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi akan jauhkan diri. Anna Nabi kata Al-Mughirah bin Syu'bah anna Nabi SAW kana idza dhahaba al-madhhaba ab'ad. Ab'ada. Bahawa Nabi SAW bila pergi ke satu tempat untuk buang air kecil ataupun seumpama buang air besar, ab'ada, Nabi akan menjauhkan diri. Sebab apa Nabi jauhkan diri? Sebab
Yalah, pertama malu. Yang kedua, apa dia? Sebab berbau. Sebab berbau. Bau hancing, bau busuk, apa semua. Okey. Jadi Nabi SAW kencing dekat kawasan yang dekat dengan orang ramai ini, jadi menimbulkan satu iskal, satu perbincangan di kalangan para ulama. Okey. Jadi adalah mereka pun bincanglah. Antara jawapan yang dikatakan Nabi SAW, masa tengah sibuk berjumpa dengan orang. Jadi kalau dia pergi jauh lagi, datang balik, dia tak akan sempat selesaikan tugas-tugasnya. Ada pula yang kata Nabi SAW sebenarnya masa dah tak tahan nak kencing. Kalau Nabi menjauhkan dirinya, maksudnya kawasan perumahan tu kan rumah dekat-dekat. Jadi kalau Nabi nak pergi tempat yang jauh sikit untuk buang air kecil, maka dia akan menyebabkan dia tadarrar. Nabi akan mendapat mudarat kena tahan air kencing. Tahan kencing. Okay. Ini jawapan ini ialah jawapan diberikan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Naam, dalam seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah dia. Sebab tu kata Imam Nawawi, wa hadha alladhi qalahu al-qadi hasanun zahirun. Dan apa yang disebut oleh qadi ini hasan, bagus dan zahir. Jadi apa sebabnya? Pertama, sebab Nabi tengah busy menyelesaikan, Nabi tengah menguruskan urusan umatnya, iaitu pergi berjumpa orang, bertanya soalan, ambil khabar, apa semua, menasihati mereka dari pusing. Tadi yang disebutlah. Yang kedua, jadi kalau Nabi jauhkan diri, Nabi tak akan dapat selesaikan tugas dia. Jadi Nabi ni busy ya. Nabi ni bukannya orang duduk rumah tunggu orang bagi sedekah apa semua, bagi hadiah. Tidak. Yang kedua, Nabi SAW tadi apa dia? Kalau Nabi menjauhkan diri, dia akan menyebabkan Nabi akan mendapat mudarat kerana menahan kencing. Mudarat kerana tahan kencing. Jadi menunjukkan bahawa kat sini tahan kencing tu satu perkara yang memudaratkan. Naam. Isu kedua, Nabi SAW kencing. Isu kedua adalah Nabi SAW kencing, berdiri. Yang ini kita akan bincangkan nanti insyaAllah pada masalah yang boleh kita sebutkan faedah-faedah. Apa hukum? Pertama, soalan kencing berdiri ni, kita ada dua benda yang kita kena bincang. Satu, apa sebab Nabi kencing berdiri? Apa sebab? Okey. Daripada sebab inilah kita akan dapat hasil dia, apa hukum kencing berdiri. Okey. InsyaAllah ini kita akan bincangkan pada tempatnya nanti bi'idznillah ta'ala. Jadi udnuh, maka fatanahaitu, maka aku pun tanahait. Aku pun menyingkir daripada, maksudnya aku pun menjauhkan diri. Bila nampak Nabi nak kencing, Nabi dia pun jauhkan diri. Sebab apa? Ialah malulah. Fatanahaitu, dia kata aku malu. Aku jarakkan diri aku. Ta'adduban ma'ahu. Kerana beradab dengan Nabi SAW. Kerana tak nak dia, sebab disangka bahawa kalau dia dekat situ, Nabi tak suka lah orang tengah kencing, jauhlah kalau diri. Fahamlah. Tetapi sebaliknya, Nabi kata udnuh. Nabi kata mendekat, dekat lagi. Maksud dekat sini bukanlah maksudnya dia pergi menghadap mukanya depan Nabi SAW sambil Nabi kencing. Okey. Bukan begitu. Mustahil. Yang tu maksudnya dia kencing dan Hudzaifah ini dia membelakangkan Nabi SAW. Tujuan dia apa? Saya pun mendekatkan hingga berdiri menghalangi beliau dari pandangan manusia. Ini tujuannya. Ini tujuan Nabi SAW panggil dia. Jadi daripada sini menunjukkan bahawa satu faedah, iaitu rupa-rupanya tujuan Nabi SAW duk pergi kencing jauh-jauh tu sebelum ni ialah supaya manusia tak nampak aurat, tak nampak orang kencing dan tak bau. Ada tiga benda. Tak nampak aurat, tak nampak orang kencing dan tak ada bau. Ya, pertama nampak aurat, makruf. Yang kedua tak nampak orang kencing sebab kita ni manusia. Kalau kita tengah makan, kalau kita tengah minum, tengah jalan, kita nampak orang kencing tepi jalan, kita rasa jijik ke rasa biasa?
kita rasa jijik kan, kita rasa macam tak selesa. Apatah lagi kalau buang air besar, lagilah. Jadi bila Nabi SAW suruh orang pertahan, lindungi Nabi, melindungi Nabi SAW, tahan supaya orang tak nampak, menahan pandangan manusia tadi, menunjukkan bahawa tujuan Nabi menjauhkan diri itu juga pada yang sama, iaitu untuk menahan pandangan manusia daripada melihatnya. Okay, jadi poin dia adalah menahan. Jadi kita faham, kalaulah kita berada di satu toilet yang dekat dengan bilik kita, tapi toilet itu ada pintu bertutup, menghalang orang daripada nampak kita punya aurat, termasuk tak dalam menjauhkan diri tadi, termasuk dapat juga sunnah menjauhkan diri. Itu yang kita nak kat sini. Kita tarabakumullah, pergi masuk toilet, tutup pintu, itu sunnah. Nak cakap kat sini lah. Allahu Akbar. Allah kata, biar betul ustaz ni. Ya. Sebab apa? Nabi SAW minta Huzaifah ni lindungi Nabi. Maksud melindungi aurat kita daripada dilihat oleh orang lain, itu sunnah. Allahu Akbar. Kalau kita niat tadi tutup pintu tu, nak ikut macam Nabi SAW ni, dapat pahala. Tutup pintu toilet pun dapat pahala. Allahu Akbar. Ya, sebab setengah orang ni dia perangai suka boleng. Tahu tak boleng? Kan? So kalau kencing tak tutup pintu, buang air besar tak tutup pintu, terbuka je. Saya pernah sebut kat sini atau kat mana-mana kuliah lain-lain. Kata, saya pernah pergi ke satu negara China. Allah, mungkin siapa yang pernah pergi negara China tahu. Saya pergi toilet, terkejut tuan-tuan. Di tahun 2020 ni. 2020. Sekarang 2021. 2020. Tahun lepas kan. Okay. 2019. Masa tu anak saya ada pertandingan dekat sana. Pertandingan sains apatah dekat China. Dekat Beijing. Masa tu pula tengah kes Xinjiang apa semua tu. Rasa tak sedap, tak seronok je nak pergi China masa tu. Tapi yelah sebab anak kita dah mewakili negara Malaysia masa tu. Pertandingan. Lepas tu kalau dia tak pergi, takkan dia pergi tanpa mahram. Maka saya pun pergi jugalah. Saya pun teman dengan penuh hati yang penuh tak rela tu. Teman lah. Sebab apa? Sebab pertandingan. Jadi kita pun pergi untuk menemani beliau, anak saya sendiri. Jadi kita pergi pusat sains tu lah. Pusat sains negara Beijing tu, pusat sains besar tu, canggih. Tapi bila masuk toilet dia, Allahul Musta'an, terkejut saya. Okay. Kebanyakan mereka tu buang air tak tutup pintu. Bukan saja air kecil, air besar pun tak tutup pintu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam yang mengajar kita pertama malu, yang kedua mengajar kita adab. Saya terkejut terus, jadi trauma masa tu lah. Lepas tu tak kencing lah kat tempat talas awam, kencing dekat toilet, dekat hotel dia. Okay, tahanlah perut tu. Okay, so apa sebab punya teruk. Maksudnya apa? Memandang orang buang air besar tu satu benda yang jijik kan. Waktu Nabi SAW ab'ad. Ada Nabi SAW idza dhahabal madhhaba ab'ada. Juga dengan kes ni, masa Nabi kencing, berdiri, dia minta sahabat tutup. Okey. Cover Nabi SAW. Nabi kata udnuh, dekatlah. Asalnya udnu, dana yadnu. Kemudian bila fi'il amar jadi udnu, cuma ha ni sekadar tambahan saja. Bila huruf ada fi'il amar tu ada huruf illah, bila kita nak dia boleh tambah ha ni sebagai nak bagi senang sebut udnu. Kalau udnu tersangkut, jadi matikan udnu. Okey. Sakt, al-ha li sakt. Ha tu tujuannya untuk kita nak stop udnu. Okey. Fadanau tu, maka aku pun dekatlah hatta qumtu inda aqibaihi. Aku duduk, kemudian setelah itu fatawadda'a, sebab aku betul-betul dekat dengan aqibaihi. Okey. Betul-betul dekat dengan Nabi SAW. Okey. Bahkan dalam riwayat lain, dari riwayat At-Tabrani, Nabi cakap, dia kata, ya Hudzaifah, usturni.
Okey. Ya Huzaifah, usturni. Kata, wahai Huzaifah, cover aku. Wahai Huzaifah, cover aku. Cover ni apa? Tutup aku. Bahasa Melayu apa dia? Melindungi aku daripada pandangan manusia. Tak, cover lah, cover. Jadi kat sini ada satu isu lagi. Allahu Akbar. Bila Nabi kata mendekatlah, Nabi bercakap tak? Jadi bukankah ada larangan bercakap ketika kita dalam toilet? Antara adab. Jadi ulama juga bincang masalah ni. Kata, adakah Nabi bercakap ketika buang air kecil? Okey. Jadi para ulama juga bincang. Dia kata tak, Nabi tak kata mendekat tu dengan maksudnya dengan ucapan. Ada yang kata Nabi bagi isyarat suruh dekat. Tapi riwayat Tabrani tadi jelas usturni, ya Rasulullah usturni. Ada jawapan lain daripada Al-Aini, Badruddin Al-Aini. Dia kata tak. Dia kata macam ni, sebenarnya Nabi panggil dulu baru Nabi kencing. Nabi panggil dulu baru Nabi kencing. Dia kata kita boleh gabungkan dua riwayat. Satu riwayat isyarat, satu riwayat yang cakap. Dia kata bi anna yakuna asyara awalan, Nabi bagi isyarat dengan tangan atau bi ra'si atau kepalanya, kemudian Nabi kata usturni, gabungkan dua. Jadi kata Syekh Muhammad Adam, dia kata wasfas sawab, jadi yang sahih yang saya nak faham ni adalah sesungguhnya Nabi SAW memanggil Huzaifah sebelum Nabi start kencing, bukan lepas Nabi dah mula kencing. Supaya kita dah jadi apa dia, supaya tak jadi iskal, supaya tak jadi confused. Nabi larang bercakap-cakap. Maka Nabi pernah dalam toilet, Nabi tak bercakap langsung. Orang bagi salam, Nabi tak jawab. Sebab adabnya dalam toilet ialah tidak bercakap. Adabnya dalam toilet adalah tidak bercakap-cakap, jangan bersembang-sembang, kecuali bila perlu sahaja. Setengah orang kan, kalau budak kat asrama dulu tu, saya masa belajar asrama dulu, kalau sebelah-sebelah tu boleh sembang lagi. Allahu Akbar. Jadi tak sepatutnya begitu. Itu bukannya adab dalam tandas bercakap-cakap. Selesai. Ya. Ada soalan ni? Okay. Saya pun mendekat hingga berdiri menghalangi beliau dari pandangan manusia. Setelah itu beliau pun berwuduk, boleh wuduk dan mengusap ke atas kedua sepatunya. Sapu atas khufnya. Ini point dia. Okey. Sapu atas khufnya. Dah fahamlah hadis ni. Alhamdulillah. Jadi hadis ni, apa faedah daripada hadis ni? Pertama, kini boleh salin. Faedah daripada hadis pertama iaitu disyariatkan menyapu atas khuf. Yang kedua, ini yang paling jelas sekali kenapa dia bawa hadis ni. Okay, tadi masa hari Jarir, dia pergi Nabi dalam musafir. Kali ini, dia kata apa? Nabi dekat bandar Madinah, fi sikakil Madinah, di celah-celahan jalan di lorong-lorong Madinah. Itu menunjukkan apa? Bahawa yang kedua, iaitu bolehnya sapu pada khuf atas khuf ketika hadir, maksudnya ketika tidak musafir. Ketika tidak musafir. Ketika tidak musafir. Jadi pertama, bolehnya sapu atas khuf. Jadi boleh sapu atas khuf ni adakah musafir saja? Dalam hadis sebelum ni, hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, boleh ketika musafir. Hadis yang kedua ni, hadis Huzaifah, boleh sapu atas khuf ketika tak musafir. Maksudnya kalau kita kat rumah sesaja nak pakai khuf pun boleh. Teruskan musim sejuk atau seumpama dengannya. Yang ketiga, jawazu baulil qa'imah, bolehnya kencing secara berdiri. Nanti kita akan bincang khilaf ulama dalam masalah ni. Yang keempat, bolehnya kencing berdekatan dengan rumah. Kenapa isu ni timbul? Kalau siapa di antara tuan-tuan dan puan yang pernah pergi umrah
ataupun haji 15 tahun lepas, kita tengok kebanyakannya hotel-hotel ni tandas dekat luar tu. Dia macam dia buat satu kawasan, macam hotel itu bilik tapi tandas dekat luar. Sebab masa tu orang Arab ni anggap bahawa tandas kat dalam ni keji. Keji. Tak elok. Sebab tandas ni tempat kotor. Dia tak suka tandas tu dalam bilik, dalam rumah. Di kat luar. Kalau siapa dulu kalau pergi hotel, kita rasa susah lah nak kena bawa towel, nak kena bawa apa semua. Terutama sekali perempuan. Nak pergi towel, nak pergi bawa towel, nak pergi ke tandas dengan pakai tudung ni apa semua. Sebab apa? Sebab tak ada toilet dalam bilik. Tapi sejak akhir-akhir ni, bila orang Arab pun semakin moden lah, okay, mereka pun dah mulalah letak tandas dalam rumah. Macam sekarang lah, jadi hotel-hotel sekarang semua tandas dalam bilik. Apa kaitan dengan tajuk kita sekarang ni? Iaitu hadis ni kata, bolehnya kencing berdekatan dengan rumah. Maksudnya berdekatan dengan tempat kita tinggal, tempat kita tidur, tempat kita makan. Jadi bolehlah kita hadis ni juga, bolehnya kalau kita nak buat tandas dalam rumah, tak ada masalah. Asalkan apa dia? Asalkan dia boleh ada pintu, dia boleh halang orang daripada nampak. Asalkan dia ada pump. Sekarang kan, kalau dulu tak ada pump. Jadi bila kita pump, dia akan menghilangkan baunya. Kan? Kencing tu bila kita kencing, kita biar dia akan naik bau dia. Jadi kita kencing, kita pump, dia akan hilanglah bau dia. Baik. Sebab itulah sebagian ulama pada zaman sekarang yang saya tanya sendiri, dia kata, Syekh, bolehkah kita sebut nama Allah dalam tandas? Macam kita baca bismillah ketika nak ambil wuduk. Boleh ke? Maka ada sebahagian guru-guru kita yang tak boleh lah sebab dia kata dalam tandas. Tapi sebahagian pada guru-guru kita kata, pada guru-guru kami kata, boleh. Dengan syarat bila dah hilang semua dari najis. Maksudnya kawasan tu dah jadi macam biasa, dah bersih balik dah. Kan bila kita dah pump, dah hilang lah najis, dah hilang lah najis tersebut. Dah kencing, dah hilang lah najis, dah tempat tu tak kotor. Naklah zaman sekarang kan tandas ni, Allahu Akbar kan, tandas setengah orang masuk, Masya Allah. Ada satu saudara saya dekat Bangsa tu. Okey. Macam masuk tandas, dia ada kapet dalam tandas. Allahu Akbar. Macam nak kencing ni. Saya boleh kata macam nak kencing ni. Dia tak ada kapet ni, tempat kawasan mandi tu je. Saya kata macam mana dia orang buang yang besar ni. Tanah duduk lah kan. Nak kena pump tu perlahan-lahan, takut air tumpah atas kapet tu. Allahu Akbar. Punyalah bersih. Wanginya dan berkilatnya. Jadi dia tak lama lagi dah, tak nampak macam tandas lagi dah. Okay. Jadi kat sini bolehlah kita buang air kecil macam ni, tak perlu kita nak abada, tak perlu kita nak menjauhkan diri kerana kita dah hilangkan bau, dah hilangkan apa semua sekali. Baik. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, bukankah sunnahnya Nabi bila kencing, Nabi menjauhkan diri? Kita sekarang ni tandas dalam bilik. Kita baca hadis ni kat dia. Kita baca hadis ni kat dia. Nabi SAW, subatatul qaumin, satu tempat yang dekat dengan kawasan rumah mereka. So kita kena bayangkan, dia tak boleh bayang kalau kita bayangkan macam taman perumahan kita sekarang. Kita bayang tengok rumah Nabi cukup lah. Rumah Nabi dengan rumah isteri Nabi semua sebelah-sebelah, macam satu bilik je. Kalau ada gambar kan, nanti tengoklah, nanti saya cuba Google, carikan gambar. Kalau siapa boleh tolong carikan gambar, ilustrasi, bayangan macam mana perumahan zaman Nabi SAW. Ada satu buku Sejarah Madinah, yang diterima oleh Dr. Abdul Basit tu. Sejarah Madinah, dalam tu dia tunjuk gambar rumah-rumah sahabat, rapat-rapat, dekat-dekat. Bahkan kebun Abu Talhah tu pun dah rasa macam jauh tu rupanya. Kalau kat zaman sekarang ni dekat pintu nombor berapa tah, nombor 42 ke nombor berapa tak ingat dah. 116 ke 120 macam tu. Dalam masjid lagi. Berkenaan amalan sunnah telah luput di kalangan masyarakat. Adakah disyaratkan untuk kita kerap melakukan amalan tersebut untuk menghidupkan sunnah menyapu khuf misalnya? Menyapu khuf ini adalah, adakah ulama kata dia satu keringanan ataupun satu sunnah? Jawapan ni ialah satu keringanan.
Maksudnya kalau nak pakai pun boleh, tak pakai boleh. Sebab tu ulama bincang. Iaitu manakah lebih afdal? Sapu khuf ke basuh? Maka di sebagian ulama dia memandang bahawa sapu khuf tu lagi afdal. Sebab Nabi SAW bila pakai khuf dia tak buka kasut, tak basuh kaki. Sebagian ulama kata tak, basuh lagi afdal. Sebagian ulama pula dia kata macam ni, kalau kamu tak pakai khuf, kalau kamu tak pakai khuf, basuh lagi afdal. Jangan pula bila tak pakai khuf tiba-tiba bila nak basuh kaki kita pakai khuf kemudian baru sapu atas kaki. Tak boleh, tak jadi. Dan khuf ni ialah satu bentuk keringan. Dan tujuan khuf, nama dia khuf daripada perkataan khafif. Daripada perkataan khafif. Khafif maksudnya ringan. Iaitu orang Arab dulu bila pakai khuf ni untuk meringankan perjalanan mereka ataupun mereka pakai sebab nak ketika musim sejuk, ketika kaki mereka sejuk mereka pakai khuf. Jadi bukanlah sengaja pakai khuf tu satu sunnah tersendiri. Nabi tak kata pun, pakailah kamu khuf. Tak ada. Nabi tak kata macam tu pun. Jadi, wallahu ta'ala alam bissawab, khuf satu bentuk keringanan. Jadi kalau kita pakai khuf, sapulah atas khuf supaya dapat sunnahnya sapu atas khuf. Okey? Siapa yang nak buka pun tak ada masalah. Dapatnya asal hukum iaitu sapu basuh kaki. Jadi Nabi buat tu ialah untuk menunjukkan bahawa keringanan apa dia? Islam, bahawa Islam benarkan bolehnya sapu atas khuf. Dan sapu atas khuf ni bukannya darurat Ni ingat ni. Bukan kata dah darurat boleh sapu atas khuf. Tidak. Dia boleh. Macam dulu satu hamba Allah Ta'ala ni kita bincang masalah khuf. Saya ingat masa ni cerita lama 12 tahun lepas rasanya. Tahun 2006 masa kami tengah mengajar fiqh Bulughul Maram masa tu. Bila kami tengah mengajar Bulughul Maram tu ada satu pakcik dia kata ustaz, dia kata bukankah khuf ni ketika darurat je bila kita tak boleh basuh? Dia kata tidak, bukan. Okey. Hadis nanti kita akan jumpa. Nampak ni hadis kita akan jumpa hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Ketika Nabi dia dah tunduk dahkan diri dia nak basuhkan kaki Nabi SAW. Nabi kata tak, tinggalkan dia. Da'huma, tinggalkan dia, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sebenarnya aku dah masukkan kaki aku dalam kasut tadi itu dalam keadaan kaki aku dulu ni suci. Jadi jawapan pada akhir tadi, adakah disyariatkan kita untuk kerap melakukan? Tidak. Kalau anda maksudkan dengan sapu atas khuf ni. Tapi kalau sunnah-sunnah Nabi yang lain memang kita kena kerap lakukan. Bahkan sunnah-sunnah yang mati di kalangan masyarakat kita kena hidupkan supaya orang tak lupa sunnah-sunnah tersebut. Seperti sunnah subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Hampir-hampir tak dengar dekat masjid-masjid kita. Ada tak? Masjid-masjid kita buat subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Bila yang kali ketiga kita baca dengan kuat. Ada tak? Tak. Lepas baca Quran, ada tak baca subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik? Ini juga hampir-hampir sunnah yang hampir mati. Sunnah masuk bulan, Allahumma ahillahu bil amni wal iman wal salamati wal islam bil yumni wal iman. Itu hampir-hampir mati. Sunnah sembelih sendiri korban, hampir-hampir mati bila semua dah pas kat orang kat masjid. Sunnah korban ni tempat sendiri dah hampir-hampir mati bila semua nak buat korban di Kemboja. Jadi kita kena zahirkan sunnah. Zahirkan sunnah. Dengan zahirnya sunnah, matinya bid'ah. Adapun menyapu khuf, dia adalah keringanan, ya akhi karim. Ya akhi karim. Jadi kalau anda pakai khuf, anda pakai sapu atas khuf, itu pun afdal, bagus. Supaya dia tunjukkan kepada orang akan bolehnya sapu atas khuf. Larangan bercakap tersebut menjurus masuk tandas atau ketika membuang hajat saja, iaitu ketika membuang hajat. Barakallahu fikum. Apa lagi faedah daripada hadis yang kita baca ni? Iaitu jawazul baul fi subatatin nas bighairi idnihim li juryanil adah bidzalik. Itu bolehnya kita membuang air kecil di tempat pembuangan sampah, tempat kotoran dibuang, jika adat manusia itu membenarkan sebegitu. Maksudnya kalau dah tak ada masalah dari segi adat kita. Jadi kat sini dipahami bahawa pada zaman tersebut adatnya kencing kat tempat sebegitu tidak ada masalah. Tetapi zaman sekarang jangan pula kiaskan macam tu.
Kita sekarang ni ada tong sampah tak? Ada tong sampah. Tempat orang buang sampah tak? Kita pergi kencing kat situ. Orang kata, oh ya Allah, tak ada tandas ke nak pergi. Jadi kena perhatikan masalah ni betul-betul. Ya akhil karim. Okey. Lepas tu kata apa? Lijuryanil adah bidzalik. Jika adat membenarkan sebegitu tak ada masalah. Lepas tu kata kaedah al-adah muhakkamah. Adat itu juga diambil perhatian dalam kita praktikkan sunnah Nabi SAW. Contohnya, pakai kasut ketika salat. Sunnah tak? Sunnah. Tak ada khilaf para ulama berkenaan dengan ni. Sallu fi ni'alikum. Tapi masjid-masjid kita sekarang, adat ni ialah semua pakai kapet. Orang tak pakai tak kasut. Sunnah ke kita pakai kasut masuk dalam masjid? Oh, nak kena tangkap dengan security ataupun nak kena marah dengan Tok Siak, buat. Jadi kat sini kita kata bukannya kita nak hajru sunnah, bukan nak tinggalkan sunnah. Iaitu pada tempat tersebut, sunnah itu tak sesuai untuk diamalkan. Maka kalau kita pergi camping, kita pergi airport, kita pergi mana-mana yang kita terpaksa solat di tempat-tempat yang tak perlu buka kasut, maka kita jangan buka kasut, lebih afdal. Baik. Jadi perhatikan masalah ni dengan baik. Faqala udnuh fadanautu. Maka dia kata sini jawaz qurbil insan minal ba'il. Bolehnya seorang itu berdiri dekat dengan orang yang kencing. Apabila berhajat pada perkara tersebut. Yang ketujuh, adab sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, iaitu ketika dia nak menjauhkan diri daripada Nabi kerana nak menghormati Nabi SAW. Tidak menyebabkan Nabi rasa malu. Yang ke-8, iaitu kepentingan kita untuk menutup ataupun cover up diri kita ketika kita beristinja. Itu yang ke-8. Yang ke-9, sifat malu pada Nabi SAW. Sifat malu yang ada pada Nabi SAW. Kan Nabi malu, waktu Nabi panggil orang supaya cover. Ada zaman sekarang orang tak ada sifat malu. Yang ke-10, hadis ini juga larangan bahawa dibencinya, makruhnya menahan kencing. Makruhnya menahan kencing. Nabi SAW terus kencing, Nabi tak pergi jauh. Seperti kata qadhi'iyat tadi kan, iaitu makruhnya menahan kencing yang padanya boleh menyebabkan mudarat. Betul, dalam Islam tak ada istilah tahan-tahan ni. Nak kentut, kentut. Nak solat, jangan tahan. Nak buang air besar, nak solat, sila buang air besar dulu, jangan solat dulu. Ya, maksudnya tidak ada solat bagi orang yang la salata bihadrati ta'am wala liman yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat bagi orang yang ketika makanan telah hadir, tidak khusyuk salatnya ketika makanan hadir. Yang kedua, ketika mereka menahan kencing. Atau kata Syekh Ibn Uthaymin, dalam menahan kencing ni ada 3 jenis kan, iaitu tahan kencing menyebabkan makruh, tahan kencing menyebabkan haram, tahan kencing yang tidak mengapa. Yang tidak mengapa, tahan mesti hilang, tak ada rasa apa dah. Yang kedua, tahan menyebabkan tak menghilangkan khusyuk lagi. Tahan tapi tak menghilangkan khusyuk, ini hukumnya makruh. Tapi tahan sampai hilang khusyuk salat, sampai dah tak boleh nak konsentrate langsung pada salat dah, maka yang ini dilarang dalam syarak. Yang ke-10 dah ke? Ikut. Okey. Bolehnya orang yang kencing meminta seseorang untuk membantunya, untuk cover up dia. Bolehlah. Tak termasuk daripada perbuatan yang keji. Yang ke-11, boleh menggunakan, iaitu kita meminta tolong orang yang bebas untuk berkhidmat tanpa dipaksa. Macam kalau katakanlah, saya katakan Imran, tolong ambilkan buku. Saya minta tak? Saya minta dia, saya istikhdam dia, saya minta dia khidmat pada saya. Dan dia orang bebas. Boleh tak? Boleh. Duna ikrah, tanpa paksaan. Tapi kalau paksa tak boleh. Kalau paksa tak boleh. Okay. Habis itu ustaz kita paksa anak kita, itu lain. Itu dalam bab mendidik. Yang ke-12, istibab khidmatul mafdhul lil fadil, iaitu galakkan orang yang kurang afdal berkhidmat kepada orang yang lebih afdal.
Orang yang kurang afdal berkhidmat kepada orang yang lebih afdal. Maksudnya anak murid berkhidmat kepada guru. Ayah berkhidmat kepada anak, berkhidmat kepada ayah. Anak berkhidmat kepada mak. Isteri khidmat kepada suami. Apa lagi? Ya seterusnya lah. Orang muda berkhidmat pada yang tua. Kalau kita pergi masjid, orang tua, kita yang muda dia pergi tolong angkat dulang, angkat nasi, apa semua. Takkanlah harapkan pak cik tua tu yang pergi angkat. Jadi istihbabnya, sunatnya, walaupun kita tahu dia AJK biar dia angkat. Tak. Istihbab. Digalakkan. Kita pergi tolong. Lepas tu kita anak muda tolong. Itu bagus. Masjid-masjid bulan puasa ni kan, yang tolong uruskan murid, apa semua kita bagi anak-anak muda buat. Baik. Iaitu kita nak khidmat. Iaitu istihbab. Apa tadi? Khidmatil mafdul alal fadil. Yang ke-14, bayan jawaz kaun satir halatul baul insan. Bolehnya yang menjadi penghadang itu manusia. Boleh. Jadi kalau kita tak tahan sangat nak pergi kencing dekat tepi highway. Kan? Nak kencing kat tepi highway, terpaksa. Nak buat macam mana? Jadi kita pun panggil lah anak-anak kita, tolong batu kat tepi ni. Ayah nak buang air kecil ni supaya orang tak nampak. Atau kita ambil kain, kita tutup cover. Janganlah berdiri kencing nak. Allahu Akbar. Kadang-kadang sampai nampak kemaluan. Saya pernah pergi satu negeri, saya tak nak sebutlah negeri mana. Okey, di sebuah negeri. Masa kami lalu kat celah-celah bukit, naik bukit, saya nampak orang tu berhenti tepi jalan, dia kencing dan keluarkan kemaluan ni. Dah nampak orang siapa yang lalu tu boleh nampak kemaluan ni. Allahul musta'an. Di sebuah negeri kat Malaysia ni. Saya rasa takjub kat Malaysia ada lagi orang macam ni. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Bukan orang Islam tu yang buat tu. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Orang Islam malu. Wa minha bayan annal baula yanqudul wudu'. Dari bahawa kencing membatalkan wudu'. Dah jelas. Kencing membatalkan wudu'. Nampak dah kencing. Nabi fatawadda'a. Yang ke berapa bulan belas masa tahu dah. Ke-16 ya. Daf'u asyaddil mafsadatain bi akhaffihima. Ini kaedah menolak mafsadah yang lebih besar dengan mengambil mafsadah yang lebih kecil. Apa dia? Mafsadah lebih besar adalah menahan kencing tadi. Okay, supaya tak dapat darurat pada penyakit. Atau penyakit. Maka dia ambil mudarat yang lebih besar. Lebih kecil. Mudarat lebih kecil apa? Dia kencing dekat dengan rumah orang. Mudarat lebih besar, dia mendapat sakit. Itu mengambil mudarat yang lebih kecil untuk menolak mudarat yang lebih besar. Okey, kemudian kita masuklah pula perbincangan berkenaan khilaf ulama berkenaan dengan apa sebab Nabi SAW kencing berdiri. Ini isu dia. Kenapa Nabi tak kencing duduk kat tempat tersebut? Maka ada yang kata kerana Nabi SAW nak berubat. Jadi cara orang Arab berubat ialah dengan kencing berdiri. Pendapat ini ialah pendapat Imam diriwayatkan daripada Syafi'i. Diriwayatkan. Bila disebut diriwayatkan bukanlah sebenarnya confirm daripada Imam Syafi'i. Diriwayatkan daripada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata alasan tu. Cuma Syekh Muhammad Adam Al-Tiyubi dia kata jawapan ni tak ada dalil, tak ada hujah. Ada yang kedua pula, Nabi SAW dia ada sakit. Okey. Dia kata yang pertama tadi sakit, Nabi ada sakit tulang belakang. Jadi cara nak baik sakit tulang belakang ialah kencing berdiri. Yang kedua pula dia kata tak, Nabi ada sakit dekat belakang lutut. Fi ma'badhihi, ma'bad. Nama belakang lutut ni panggil ma'bad dengan bad. Pendapat ni juga kata Syekh tidak kuat seperti yang pertama tadi. Yang ketiga, Nabi tak jumpa tempat duduk. Okey. Kerana tempat sampah tu tinggi, macam bukit. Orang biasa orang buang sampah apa semua dia macam tinggi kan. Macam takkan Nabi nak duduk menghadap ke sampah pula. Okey. Yang keempat, dia kata Nabi berdiri sebab kencing berdiri ini dia lebih bagus dari segi dia tidak menyebabkan terkeluarnya najis daripada dubur. Betul tak? Kalau kita kencing sambil kita menyangkung, kita boleh terkeluar sekali
najis daripada dubur. Keluarnya hadas, jangan kentut ataupun kentut lah atau seumpama dengannya. Sebab itulah Umar Al-Khattab dah kata al-baulu qa'iman ahsanu lil-dubur. Kencing berdiri itu lebih menjaga dubur. Allahu akbar. Wal khamis, yang kelima, pendapat yang kelima ni lebih rajih lah, iaitu Nabi sengaja kencing berdiri untuk menunjukkan bahawa bolehnya kencing berdiri, li bayanil jawaz. Walaupun adat Nabi yang selalunya Nabi kencing lah Nabi kencing duduk. Adat Nabi sampai kencing. Sebab Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Man haddathakum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'ima. Barang siapa yang khabarkan kepada kamu, ceritakan kepada kamu bahawa Nabi itu kencing berdiri, maka jangan kamu terima khabarnya, jangan benarkan khabar tersebut. Aisyah sampai kata macam tu. Tetapi Aisyah, kata para ulama, dia hanya menceritakan apa yang dia nampak. Dia tak pernah tengok Nabi kencing berdiri. Hadis Hudzaifah ini menjelaskan kepada kita bahawa Nabi pernah kencing berdiri sekali-sekala. Dia bayanil jawas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi tujuan apa yang kelima? Nabi nak ceritakan bolehnya. Jadi apa hukumnya? Kesimpulan daripada hukum ni, para ulama ada beberapa pendapat juga. Pendapat yang pertama dia kata tak boleh. Ini pendapat Abdullah bin Mas'ud. Dia kata inna minal jafa an tabula wa anta qa'im. Maksud perbuatan yang tak baik adalah kamu berdiri, kencing dalam keadaan kamu berdiri. Bahkan Sa'ad bin Ibrahim, tabi'in, tabi'in, dia kata apa? La yujizu syahadatan man bala qa'ima. Iaitu mereka ini kata tak benarkan orang, tak terima kesaksian orang yang kencing berdiri. Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi juga, pernah tengok orang kencing berdiri, dia kata, "Waihak, apa hal engkau ni? Afala qa'idan, tak boleh ke afala tabulu qa'idan, maksudnya tak boleh kamu kencing duduk?" Dia kata sesungguhnya Bani Israel tu lebih dahsyat pada kamu. Bila kencing dia potong kain apa semua. Okey, dia bawa pisau, dan mereka pun kencing duduk, dia tak kencing berdiri. 6. Pendapat yang kedua kata boleh. Boleh. Bahkan diriwayatkan daripada sebahagian sahabat bahawa mereka kencing berdiri, seperti Umar Al-Khattab. Diriwayatkan daripada Ali, dan juga sabit daripada Zaid bin Thabit, daripada Ibnu Umar, daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, juga daripada Anas, daripada Abu Hurairah, juga daripada tabi'in seperti Muhammad bin Sirin dan juga Urwah bin Zubair. Nampak tak? Barakallahu fiik. Okey. Pendapat yang ketiga, dia kata macam ni. Afdal kencing duduk. Afdal kencing duduk. Tetapi kalau berhajat nak kencing berdiri, boleh kencing berdiri, namun dia kurang afdal. Bahkan sebahagian kata makruh. Maka tak hukum haram, dia tak larang. Tapi dia kata hukumnya makruh. Naam, barakallahu fikum. Betul kata Syekh, kata hadzal ladzi qalahu Ibnu al-Munzir, kata Imam Ibnu al-Munzir ini lebih baik. Apa kata Imam Ibnu al-Munzir? Ibnu al-Munzir dia kata al-baulu jalisan ahabbu ilayya, kencing duduk lebih aku sukai. Dithabiti 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana khabar yang thabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu bala jalisa, bahawa Nabi kencing duduk. Walianna ahlal ilmi la yakhtalifuna fihi, bahawa ahli ilmu tak khilaf pada bahawa kencing duduk ni lebih baik. Wala anha 'anil bauli qa'iman, tetapi aku tak larang orang kencing berdiri. Ini kata Ibn Munzir. Li thubuti hadis Huzaifah, kena sabitnya hadis Huzaifah yang kita sedang baca sekarang. Sungguh telah sabit daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, ma bultu qa'iman mundu aslamtu, aku tak pernah kencing berdiri semenjak aku masuk Islam. Habis tu macam mana pula tadi Ustaz sebut diriwayatkan daripada Umar kencing berdiri.
Sekarang ni kata Umar pula, aku tak pernah kencing berdiri sejak aku masuk Islam. Jadi para ulama kata, Umar Khattab mula-mula dalam Islam dia tak kencing berdiri langsung. Kemudian bila dia dengar hadis Huzaifah ni, dia pun mulalah kencing berdiri balik. Naam, lam yakun bala qa'imah. Bahawa dia dulu tak pernah, dia tak kencing berdiri. Tapi bila dah tahu ada Huzaifah, Nabi kencing berdiri, dia pun kencing berdiri. Wallahu ta'ala alam bissawab. Cuma ulama Syafi'iyah kata kencing berdiri ni makruh. Kencing berdiri ni makruh. Okey. Ada buat Syekh Muhammad Al-Atyubi dipilih, dia kata kencing berdiri itu tidak makruh, harus berdasarkan hadis Huzaifah. Tetapi lebih aula, lebih afdal kamu kencing duduk. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dah selesai masalah ini, hadis ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan akhir tak? Ana tanggung dululah kitab Fathul Majid ni. Masa dah habis lah. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan sambung hadis yang akan datang. Berkenaan dengan isu yang sama juga. Isu berkenaan dengan kencing kat dinding pula. Kencing dekat dinding. Tempat melantun tak melantun air kencing ni. Itu isu yang seterusnya. InsyaAllah kita akan bincangkan fi darsil qadim bi'idznillah ta'ala. Puasa di awalnya rahmat, pertengahannya rahmat, perakhirannya la. Hadis tak sahih. Hadis yang kata Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Hadis yang mengatakan bahawa Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah dan akhirnya itqum minan nar, itu tidak sahih. Bahkan Nabi SAW hadis yang sahih, Nabi kata sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala inna lillahi utaqa minan nar. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada orang yang dibebaskan dari dalam neraka pada setiap hari daripada Ramadan. Bahkan ada orang dibebaskan dari neraka setiap hari bulan Ramadan, bukan 10 akhir Ramadannya. Dan maghfirah tu, pengampunan Allah Ta'ala bukan pertengahan. Semua sekali daripada awal sampai akhir Ramadan itu ialah maghfirah. Dan pada awal sampai akhirnya Ramadan itu ialah rahmah. Seperti mana saya sebut tadi, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada hamba-hamba yang dibebaskan pada setiap hari bulan Ramadan ini kerana berpuasa ini, kerana bulan puasa. Barakallahu fiik. Itulah. Betul juga tu, kalau kita pakai seluar susah sikit untuk mencangkung, nak buka tali pinggang dan seluar. Tak apalah kalau tuan kalau pakai seluar, kalau dia buka seluar tu dia kencing sebab nak kencing duduk nak mencangkung. Moga-moga Allah Ta'ala bagi dia ganjaran lebih lah sebab kesusahan dia. Sebab itulah orang Arab suka pakai jubah je, senang. Angkat je jubah tu, macam Nabi SAW. Angkat je jubah tu, kemudian buang air kecil. Senang je, angkat je, terus. Okay. Dan kita nak buka seluar, tali pinggang lagi, ada seluar dalam lagi, macam-macam kan. Tak apalah kalau tuan-tuan nak buat begitu untuk dapat ganjaran lebih. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi ganjaran atas kesusahan. Inna idhamal bala' ma'idhamil jaza'. Inna idhamal jaza' ma'idhamil bala'. Semuanya lagi berat ujian dia, lagi besar pahala dia. Okey. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.